وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Kami redha Allah sebagai Tuhan kami redha Islam sebagai agama kami redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabi kami. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi serta lihai kuasa Masjid Karya Pantai, pegawai masjid, tuan imam, tuan Bilal, tuan Siap, pegawai am wanita, para petugas masjid, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, para habaib, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sambung kembali pembincangan kita pada malam ini untuk kita baca kembali kitab kita 40 hadis peristiwa akhir zaman oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Jadi alhamdulillah kita sampai hadis yang ketiga. Ilmu mengangkat martabat manusia. Muka surat 5. Kita baca hadis sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyun nas akramu indallah qala akramuhum indallah atqahum qalu laisa an hadza nas'aluka qala fayusufu nabiyullah ibnu kalau berhenti kalau sambung dia jadi nabiyullah ibnu tu kalau sambung kalau berhenti letak alif awal tu baris bawah. Apa makna ibnu? Anak. Ibnu nabiyillah, ibni nabiyillah, ibni khalilillah. Qalu laisa an haza nas'aluka qala fa'an ma'adinil arabi tas'aluni qalu na'am qala fa khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami iza fakihu akhrijahu saykhan. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sederhana panjang yang maksudnya an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah. Nama sebenarnya Abdul Rahman, nama kunyahnya, nama gelaran dia, Nabi panggil dia, sahabat panggil dia Abu Hurairah. Nama sebenarnya Abdul Rahman. Nama lama dia Abdul Syam. Sebelum masuk Islam namanya Abdul Syam. Dah masuk Islam Nabi tukar jadi Abdul Rahman. Abdul Syam ni hamba matahari. Dah masuk Islam Nabi tukar jadi Abdul Rahman, hamba Allah.
radhiyallahu anhu, semoga Allah redha kepadanya. Orang Yaman Abu Hurairah ni jadi kalau tuan-tuan tengok berita Yaman tu, ingatlah Abu Hurairah. Qala, katanya, kata Abu Hurairah, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi, siapakah manusia? Nas ni jamak lah, ramai. Siapakah manusia akramu indallah, yang paling mulia? Siapa orang yang paling mulia di sisi Allah? Qala, sabda semulia-mulia kamu indallah, di sisi Allah. Nabi guna hum, makna ceritakan ramai sahabat Nabi ni bertakwa. Kan? Qalu laisa an haza nas'aluka, sahabat tak puas hati. Seterusnya mereka berkata lagi, qala, dia tanya soalan yang sama, siapa yang paling mulia tu, tanya lagi. Kata pula, bukan itu yang kami tanyakan. Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa Yusufu, kalau begitu mungkin kamu maksudkan Nabi Yusuf alaihi salam, orang yang paling mulia. Nabi Allah. Kenapa Nabi Yusuf ni mulia? Sebab dia anak Nabi. Dia anak seorang Nabi, ayahnya Nabi, atuknya Nabi, oyangnya pun Nabi, dia keturunan Nabi. Tu mulialah, Nabi kata. Itu kau yang kamu tanya. Keturunan yang memuliakan manusia ni di sisi Allah ni sebab keturunannya kau. Kan? Ibnu Nabiyullah, ibni Nabiyillah, ibni Khalilillah. Maksudnya nak bagi tahu, Nabi Yusuf itu seorang nabi, anak kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub pula anak kepada Nabi Ishaq, dan Khalilullah, oyang dia kekasih Allah, Nabi Ibrahim. Tak mulia tu, oyang kekasih Allah. Dia tu cucu Nabi, dan cucu Nabi Yaqub, anak Nabi Yaqub. Itu yang maksudkan. Rupanya sahabat bukan tanya yang itu. Qalu laisa an haza nas'aluka, bukan yang itu ya Rasulullah. Tak puas hati lagi sahabat. Dia nak tahu. Yang pertama atas ni, baik, dia kata fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Kata Nabi SAW, dia kata apa? Apakah kamu bertanya tentang tokoh-tokoh dari bangsa Arab? Masa tu ramai orang Arab yang hebat-hebat, bangsawan-bangsawan di Mekah. Itu kamu nak tahu, kata Nabi SAW. Qalu, kata sahabat, na'am, itu yang kami nak tahu. Dulu diorang ni kaya, mulia tak? Kan? Diorang ni golongan bangsawan, dihormati orang. Dia memegang kunci Kaabah, dia bagi orang minum haji. Itu maksudnya orang Arab tadi tu, mulialah. Qala, sabda Nabi SAW, fa khiyaruhum fil jahiliyati
khiyaruhum fil Islam iza faqihu. Nabi bersabda, orang yang baik pada zaman jahiliyah dahulu itulah orang yang baik pada zaman Islam ini apabila mereka itu alim dengan urusan agama. Maknanya orang yang paling mulia ialah orang yang paling alim. Golongan para ulama. Itulah orang yang mulia di sisi Allah. Kita kalau nak menangkat ibadah kita, benda yang pertama kita kena usaha apa dia? Menuntut ilmu. Itu dia nombor satu tu. Ibadah nombor dua. Susunannya begitu. Tuntut ilmu dulu, Allah akan angkat darjat. Di dunia dan di akhirat. Bila kita ada ilmu, kita beribadat dengan ilmu, darjat kita akan naik. Yang mengubah ibadah kita ni ilmu lah. Ilmu agama. Riwayat Bukhari dan Muslim, dia kata situ. Syaikhani ni maksudnya dua syekh hadis. Bila Bukhari Muslim bersepakat, mutafakun alaih, maka hadis itu disebut sebagai mutafakun alaih. Disepakati bukan oleh kedua tu saja, disepakati oleh semua ulama hadis. Adalah kita yang cap ayamnya tak mengiktiraf. Ulama hadis kata mutafakun alaih. Ada orang dia kata iktiraf, dia kata hadis sudah mutafakun alaih. Ada tu tak sahih lagi. Tak tahulah macam mana dia tahu tak sahih pula. Anda pula dah. Sedangkan ulama hadis kesemuanya jumhur mengatakan mutafakun alaih. Tak boleh dicabar lagi dah. Tu maksudnya. Tak tahulah tang mana dia tengok. Agak dia jumpa perawi seorang tu dia tak nak terima kat. Bila pula masa dia jumpa perawi kan, dia pun sama masa hidup zaman ni. Tak jumpa sama baca hadis kan. Baik. Keterangan. Sesungguhnya ilmu telah mengangkat martabat siapa sahaja yang memilikinya. Mengangkat martabat kita yang pertama untuk jadi orang alim. Orang alim macam mana? Paling tidak pun alim untuk diri kita sendiri. Ilmu ni paling kurang kita nak cari, kita kena tahu apa ilmu yang utama. Ilmu yang pertama kita kena kuasai ialah ilmu usuluddin. Ilmu tauhid. Usul tu maksudnya asas. Din tu maksudnya agama. Mudahnya memahami rukun iman, rukun Islam. Itu mudahnya. Tapi kalau rukun iman pun tak ingat, tu dipanggil jahil. Itu istilah mudah lah. Sebab rukun iman tu adalah usul, asas. Kalau susun potongan terbalik pun macam mana Ustaz? Alah, tu cukup makan mana tu. Sebut rukun iman nombor satu apa? Percaya kepada qada dan qadar. Dia ingat semua, tapi susunan tu tu nombor satu. Ni mudahlah kita nak faham kalimah syahadah. Kita nak faham kalimah syahadah tu kan. Bila orang tanya kalimah syahadah tu, orang tanya tentang Allah. Paling tidaklah dalam kalimah syahadah tu ada nafi, ada isbat. Ada nafi, menafikan apa? Menafikan sifat mustahil. Kalau ada sifat mustahil tu, dia tak boleh jadi ilah. Dia tak boleh jadi Tuhan. Kan? Isbat tu menetapkan. Subutiyah dia kata. Dalam istilah tauhid kan, subutiyah, tetap. Tu paling tidak pun nak memahami kalimah syahadah tu, kalimah tauhid yang pertama tu, ingatlah sifat 20. Kan berterabur pun tak apa, jangan ingat. Wujud, apa maksud wujud? Allah ada teh. Mustahil Allah tiada. Fahamlah tu. Kan?
Tambah zaman sekarang ni orang kata sifat 20 mengarut kata. Tapi bila tanya dia, tahu tak sifat 20 tu apa tak? Tak tahu tak? Kan? Kita tak belajar benda tu, macam mana kita ngondem benda tu tak betul? Sebab kita dengar orang cakap. Betul. Kita makin banyak kita berguru, makin kita akan menerima pendapat orang. Sebab guru-guru ni semua betul belaka. Itu adabnya orang berilmu, mengraikan benda ikhtilaf. Kan? Baik, itu satu ilmu usuluddin, mesti belajar. Tapi kalau syahadah pun tak lopeh, tak reti mengucap, itu memang tak datang belajar berdosa. Sebab dia duduk dalam keadaan jahil. Orang tanya rukun Islam tu apa? Manung dia nak jawab kan. Ingat tak rukun Islam? Belajar marin dah lupa tak? Kan? Sebab itu benda fardu ain. Dia mesti tahu. Tu yang pertama. Yang keduanya ilmu syariat. Yang pertama ilmu syariat ni apa? Bersuci. Ataupun kita sebut taharah. Orang berilmu dia mesti menguasai ni. Mesti menguasai bab istinja. Kan? Betul tak? Bab apa ni? Wudu. Kan? Terus ulama dah mudahkan kita dah. Kalau tak tahulah mudahnya sampai disusun rukun wudu. Kalau kita Syafi'i ni disusun rukun wudu. Ada berapa rukun wudu? 6. Kalau faham 6 tu dia tak akan tanya soalan. Biasa soalan kita mengajar, dia akan tanya soalan. Ustaz, saya ambil wuduk, saya lupa basuh telinga. Sah tak wuduk saya? Ni orang yang tak faham rukun. Daripada soalan tu kita boleh tangkap dah dia faham ataupun tidak. Kan Ji? Sah tak ambil wuduk tak basuh telinga? Sah lah kan, sebab dia tak termasuk dalam rukun. Ustaz, tadi saya ambil wuduk Ustaz, tapi lupa berkumur. Sah tak wuduk saya Ustaz? Tak kumur tu. Soalan-soalan. Tapi kalau dia faham 6 rukun tu, dia faham apa makna niat, apa basuh muka, apa basuh tangan, apa sapu kepala, apa sapu kaki, last kali tertib, dia akan faham dah. Kan? Dia tanya, ni benda-benda yang dia kena kuasai. Ini untuk kita ni. Ini belum kita mengajar, tidak, untuk kita dulu. Ini benda yang mesti tahu. Maknanya kalau kita tak faham wuduk, kita ambil wuduk ni, dia takut tak? Kan? Mandi wajib. Ni kena tahu. Jenis-jenis air. Apa yang dia kata air mutlak. Kan? Apa dia kata air mustakmal, apa yang dia kata air mutanajis. Kan? Dia tahulah. Jadi tak timbullah soalan orang tanya saya. Dia tanya apa? Ustaz, air kelapa boleh tak ambil wuduk? Nampak tak? Maknanya dia tak faham apa? Dia tak faham jenis-jenis air. Itu fardu ain, dia kena tahu. Kan boleh tanya air kelapa sah tak ambil wuduk Ustaz? Kau belajar mungkin ada tak? Dia kata tak ada Ustaz. Yang ada air sungai, air salji, air pigi, air paip. Dia sebut adalah satu-satu. Air laut, air hujan, macam-macam sebut. Air kelapa tak ada Ustaz. Boleh tak? Kan? Tu kadang termasuk juga semayang. Kalau dia kuasai rukun semayang, ulama dah mudahkan dah tu. Rukun semayang yang 13 tu. Kita pegang yang 13 tu lah. Mudah. 13 perkara ni faham, kita tahu dah semayang kita sah. Taklah timbul soalan, Ustaz, saya tak baca doa iftitah tadi, sah tak semayang saya?
Dia tak faham yang itu sunat, yang mana wajib, kan? Tu cerita tentang syariat. Bukan dia setakat itu saja. Kalau kita nak pergi haji, ni kursus haji dah mula ni. Kalau kita nak pergi haji, kita dah berniat pergi haji, maknanya kita pergi belajar tentang haji itu jadi wajib. 26 hari bulan, minggu lepas dah start dah kursus haji. 26 ada, 27 ada. Jadi siapa yang menunggu panggilan ni wajib pergi dah tu. Tiba-tiba tengok raya sok nama kita naik. Kursus belum lagi ni. Kan? Tu sebabnya macam kita nak kahwin, anak muda kita nak kahwin, apa yang dia kena belajar? Bab menikahat wajib belajar lah. Sebab dia kahwin. Orang bujang tak wajib. Betul? Dia kena belajar NCR tu, apa dia? Nikah, cerai, rujuk. Dah 3 boleh kali cerai, rujuk tak pernah ni. Kok dia je. Sebab apa? Kan? Tak gitu tak? Kita tak tahu. Tak tahu tu kita kata tak tahu Ustaz. Berdosa tak kalau saya tak tahu? Yang pertamanya berdosa sebab dia tak belajar. Awal-awal lagi sudah berdosa. Sebab tidak menuntut tadi kan. So yang ketiga apa dia? Ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Ni penyakit paling besar ni. Kan? Nak belajar penyakit-penyakit anggota kita ni. Mata ada penyakit Apa penyakit mata? Mandang rendah pada orang. Betul tak? Betul tak penyakit? Penyakit tak tu? Dia rasa dia baik. Dia mandang orang rendah pada dia. Memandang buruk orang. Penyakit tak mata tu? Melihat aurat orang. Penyakit tak? Tu penyakit mata. Tu diajar dalam ilmu akhlak. Dalam ilmu tasawuf diajar itu. Bagaimana mata nak jaga, nak cuci balik. Tu sebab kita disuruh banyak baca Quran untuk filter balik. Siapa nak jaga mata dia, siapa nak jaga mata, rajin-rajin baca Quran, rajin-rajin baca hadis, rajin-rajin datang masjid. Sebab dalam masjid kita tengok rumah Allah. So mata tu akan dilatih untuk apa ni, dijaga daripada melihat maksiat. Melihat maksiat ni bukan tengok aurat orang perempuannya, nengok aib orang pun kan. Kita pandang orang, joling orang pun dah jadi maksiat kan. Nampak aib orang, apa tu kita pergi seleme rumah orang tu lagi. Pergi seleme nak tengok rumah apa kurang kan, dah jadi maksiat. Itu yang menyebabkan martabat kita jatuh. Bila kita ada ilmu ni tadi, dia akan angkat martabat kita untuk jaga ni. Sebab kita ni mulia bila tadi Nabi sebut mula-mula tadi takwa. Apa makna takwa? Dengan ilmu itulah dia mengelakkan melakukan dosa. Bila dia tak buat dosa, naik tak martabat dia? Naik. Martabat kita akan naik bila kita mula meninggalkan maksiat. Tu maksiat mata. Maksiat mulut paling banyak. Betul? Mulut punya penyakit paling banyak. Ada orang buka mulutnya nipu. Ada. Colik mata bagi buka. Ada pula membawang. Mulut tak berhenti membawang cerita orang. Ada. Sebenarnya mulut tengah sakit. Ada orang mulut cakap tak reti elok-elok. Dah tuan-tuan, kita dengar kadang aduh pedih, kita rasa pedih. Walaupun dia bercakap, saya risau budak-budak ini dengar budak-budak bercakap. Minta maaf cakap, saya terpaksa sebut, saya nak sebut benda ni tak betul. Cuba dengar anak kita bercakap, ini apa dia? Bodoh, betul tak? Kata pula cakap macam tu tak elok tu. Dia dah biasa, trend dia bercakap kan. Bukan macam tu lah bodoh kata. Bodoh sini ajap kata. Ni kita sama-sama tegur anak-anak kita ni, jangan dia biar. Dek, dosa tu.
Satu perkataan haram kita sebut 1000 tahun duduk dalam neraka. Kan akhir zaman nanti yang Nabi sebut apa dia? Tidak akan berlaku kiamat itu sehingga lahirnya ulama yang jahat. Apa ciri ulama yang jahat? Salah satu ciri ulama jahat ni, mulut dia jahat. Dia tegur orang, tapi tegur dia tu tuan-tuan makan dalam. Bila para ulama sudah jahat begitu, orang awam macam mana agak? Kan? Sebab kita dah biasa dengar fatwa, mulut jahat ustaz, hati baik. Betul tak? Siapa punya fatwa tu? Tarik balik. Tak tahu mana datang itu kan? Mulut jahat ustaz, hati baik itu. La ilaha illallah, manalah dia belajar. Kitab tasawuf mana dapat tu? Kan? Tak boleh macam tu. Kalau hati baik, mulut mesti baik. Kan? Ni manusia mulut ni, kita cerita pasal orang, cerita aib orang, kan? Bohong hari ni dah jadi perniagaan lah. Betul tak? Buat kebajikan pun dah jadi bohong dah. Kata nak buat masjid, tak buat masjid. Kata nak wakaf ni mau harta wakaf. Tapi wakaf kat dia lah. Nampak tak mulut punya jahat ni? Kan? Tu saya kata tadi, bila belajar tu, bila mulut dia baik, hati dia baik, Allah akan angkat darjat. Tu masing-masing kan. Kelingo ada penyakit suka dengan benda-benda tak elok, suka. Kan? Perut, apa suka perut kita ni maksiat Makan haram tu dah tentulah maksiat. Apa maksiat perut kita ni? Makan tak berhenti. Buatlah program apa? Gotong royong, ada tak makan? Maulidur Rasul. Kau bau lagi. Gondang hitam tak? 2 kali saya ngadap follow. Betul. Kadang tu kita buat program sukan. Patut program sukan ni tak payahlah makan. Aduh ya kan? Patut sukan ni tak payah makan tuan-tuan. Ni program sukan ni kita jaga kesihatan. Tak, sukan tu lagi makan. Bukan nak nogah makan tu tak. Tapi ulama tegur, jangan berlampau-lampau. Sebab bila terlampau-lampau makan ni, dia akan jadi, ini perkara yang payah kita nak didik diri kita. Ni semua dia ajar. Kita kadang duduk habis tang masjid ni nak pergi mana? Tak ada pergi mana. Dia pandang belah kanan lah. Paling tidak pergi kedai jedolah lah. Itu tahan pukul 10 ke 11 tu tahan. Tuan-tuan pergi lalu kat apa Sekamat Al-Zin ke apa nak pergi lalu. Pukul 2 pagi seramai-ramai makan. Pukul 2 pagi makan. Tu kata tadi melampau. Kan? Makan kita ni tak ada. Lepas tu makan bukan pula jenis makan tolu robui, tolu separuh masak. Ni pukul 2 pagi ni makan apa? Roti canai. Belana minyak. Kari kambing 2 pagi tu. Esok pagi dia dah mula sakit belakang pula kono ini. Dia tak sedar dia makan roti canai kedua tadi, kari kambing tu. Maggi goreng umat podeh aja main tu. Pukul 2 pagi. Susun balik nak makan. Siang makan. Kadang orang berniaga ni satu hal pula penyakit, siang dia tutup. Banyak saya perhati tu, siang pergi mana nak cari kedai, memang payah waktu kedai kan, tutup ada kan. Dah malam marahlah orang berniaga musai kan. Makan lah tuan-tuan, tak ada masalah, tapi kawal, jaga. Sebab bila dah pukul 2 berjaga, lepas tu makan, sehari subuh macam mana tak? Payah lah. Jangan cerita qiyamul lail. Nah. Dia dah, itu namanya akalal lail, makan malam. Tu
Itu sebab ilmu yang kita kena kuasai tadi. Yang lain pada tu, kalau kita ada kelebihan, dapat belajar ilmu hadis, dapat belajar ilmu tafsir, dapat belajar ilmu yang selebih daripada tu, banyak lagi ilmu-ilmu lain, balaghahnya, mantiknya, kan. Tapi kita kuasai yang 3 ni dulu untuk memperbaiki fardu ain kita, untuk mengangkat darjat kita. Okey. Sesungguhnya ilmu itu mengangkat martabat siapa sahaja yang memilikinya. Sesiapa yang memiliki ilmu pasti tinggi martabatnya walaupun dia masih muda atau hanya daripada keturunan orang miskin. Ni dia maksud fardu ain, ilmu fardu ain. Sebaliknya, orang yang tidak berilmu itu martabatnya rendah walaupun dia berasal daripada keturunan orang bangsawan ataupun keturunan orang kaya. Jelaslah bahawa ilmu itu menentukan tinggi atau rendahnya martabat. Martabat ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya darjat. Sahabat pun dah tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, darjat ni apa? Darjat ni?" Maka Nabi kata, darjat ni ialah kamu duduk di bumi, orang yang tinggi darjatnya daripada kamu duduk di langit. Itulah tingginya satu darjat. Itulah maksud firman Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala kata apa? Wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nescaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu, dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Kita nak ukur ilmu orang tak tahu, tapi Allah tahu. Kita bagilah golah ustaz sama, tapi ada ustaz yang lebih ilmu ada ilmu ustaz tu kurang sikit, kan? Tapi kita, bagi kita sama je. Tetapi bagi Allah Ta'ala kedudukan itu berbeza. Dan ilmu biasanya akan menjadikan seseorang itu, hadis yang kita baca tadi, bertakwa kepada Allah, kan? Makin takut dia dengan Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, dia diangkatkan darjatnya tinggi. Tu dia selesai itu. Sampai lagi tak kita nak baca hadis yang seterusnya ni, hadis keempat. Ada berapa minit lagi? 2 minit. Sampai kot. Kita baca lah hadis yang keempat. An Aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal rajulu al-faqihu fid din inihtija ilaihi nafa'a wa inistughniya anhu aghna nafsahu akhrajahu Razain. An Aliyin radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal rajulul faqihu fid din, orang yang paling baik itu ialah orang yang alim. Orang yang alim, orang yang berpengetahuan tentang ilmu agama. Tija ilaihi nafa'a, jika dia perlukan, maka dia akan memberi manfaat kepada orang lain. Masa orang perlukan dia, nak minta dia baca doa, nak minta dia nak bertanya tentang hukum hakam, dia boleh
memberi manfaat kepada orang lain. Kalau orang masyarakat dia salah, dia tegur. Dia memberi manfaat. Ketika masyarakat dia ditimpa musibah dan sebagainya, dia berdoa minta kepada Allah Ta'ala. Kita ni kadang malas nak bangun malam-malam nak doa kan. Tu sebab tuan-tuan, bila berduk semayang, bila bangun semayang malam, antara perkara yang kita nak doakan Qaryah Pantai ini, Mukim Pantai ini dalam rahmat dan taufik Allah Ta'ala. Minta. Bila kita datang masjid, kita tengok contoh tak ramai datang masjid. Antara semaya doa yang kita nak minta ialah minta biar masjid kita diimarahkan. Minta Allah jaga. Jangan minta untuk diri kita ya. Minta. So kalau lepas ni ada majlis-majlis dibaca di pantai ni, majlis perasmian itu ke, majlis perasmian program, atau ketua pun ada sini kan, solidkan sikit doa untuk pantai ni. Buat satu teks, ya Allah, kan, makmurkanlah bumi pantai, jadikanlah penduduk-penduduk pantai ini manusia yang soleh. Doa masuk. Sebab apa? Nabi Ibrahim, Rasulullah, dia doa untuk penduduk Madinah dan Mekah. Biar dia jadi tradisi kita. Doa kita minta. Tu peranan kita lah sebagai orang yang ada ilmu. Wa inistughniya anhu. Namun sekiranya dia tidak diperlukan, orang tak perlu kepada dia, aghna nafsahu, maka ilmu itu mencukupi untuk dirinya, yakni tidak menyusahkan orang lain. Sebab dia sendiri ada ilmu, dia tak perlu tanya ke orang sebab dia ada ilmu. Jadi begitulah kelebihannya orang alim, hidupnya berkat. Masuklah kan? Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung pada lain kesempatan. Hadis yang ke-5. Boleh siap-siap semayang pada isyak.